Assalamualaikum, selamat datang ke channel Nazair Abdullah. Channel yang membahaskan berkaitan alam perbonjaian. Pada video tutorial pada kali ini saya akan kongsikan kepada anda berkaitan pembazaan. Okey, baiklah teman-teman, sebelum itu teman-teman, silakan anda untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu perkembangan channel Nazair Abdullah. Terima kasih. Okey, baiklah teman-teman. Di sini saya ada sediakan sebuah pokok bunga kertas atau pokok bugambilia yang saya akan kongsikan kepada anda ya, bukan cara pempangkasan ataupun peruningan, tetapi untuk perkongsian pada kali ini saya lebih mengutamakan perkongsian kepada anda semua bagaimana ataupun bilakah masa yang paling sesuai untuk kita membaca pokok bunga kertas kita. Okey, baiklah teman-teman ya, pertama sekali apa yang kita lakukan pada pokok kertas ini ya, pokok bunga kertas ini ialah kita lakukan pemangkasan dahulu. Okey, kita lakukan pemangkasan dahulu kepada dahan-dahan ataupun cabang-cabang ataupun ranting-ranting yang kita dapat pada pokok bunga kertas ini. Okey, sebelum kita melakukan pemangkasan ya teman, perkara pertama sekali yang kita perlu ketahui ialah ataupun perkara pertama sekali yang kita perlu ambil kira di sini ialah kita hendaklah memangkas atau memotong cabang, ranting ataupun yang kita tidak perlukan, yang kita lihat tidak mempunyai potensi yang baik. Apabila kita ingin menjadikan pokok bunga bonsai ini, pokok bugambil ini ya, ataupun pokok bunga kertas ini sebagai bahan bonsai kita nanti. Okey, di sini saya akan bersama. Jadi kita sediakan beberapa peralatan seperti ini sebenarnya. Ini juga lah pemotong ya, betul. Gunting nanti, gunting. Okey, gunting ini juga. Okey, gunting. Okey, lepas tu kita akan sediakan bercakar tanah ya. Okey. Okey, baiklah teman-teman. Kita akan mulakan ya. Kita potong dulu cabang-cabang ataupun ranting-ranting yang kita tidak perlukan. Okey, macam tu. Nampak? Ini sudah panjang ya teman. Juga agak menjalar ya. Okey. Ini teman nampak. Ini nampak panjang ya. Nampak agak menjalar, tubuh memanjang. Okey. Cabang ni tubuh memanjang. Okey, jadi kita potong dulu. Nampak? Tu. Kita potong yang bahagian ni, atas ni kita potong ya. Okey. Teman, dah memanjang kan? Dah nampak panjang sangat ni. Okey. Potong. Kita potong bahagian ni. Okey. Yang ni. Nampak. Okey. Nampak tak teman? Bukan pemotongan ya. Kita potong semua. Cabang yang tumbuh seperti ini ya. Okey. Lepas tu yang seperti ini dipatah teman. Ini adalah kerana gangguan haiwan peliharaan kita ya, seperti kucing ni ya teman, yang saya katakan kepada teman ya. Pastikan jika boleh biarlah pokok bunga kertas kita ini terselamat daripada gangguan haiwan-haiwan peliharaan seperti itu ya. Terutamanya kucing dan ayam. Ini adalah akibatnya teman-teman. Akibatnya apabila pokok bunga kertas kita terdedah pada gangguan haiwan-haiwan seperti itu. Jadi kita potong ya, kita potong saja tak masalah. Okey, kita potong macam tu. Okey, teman-teman ya. Okey. Lepas tu ini kita potong. Okey. Kita potong biar pendek ya. Okey. Ini kita potong juga. Ini nampak agak kering ya. Ini kita potong tengah-tengah. Okey. Kita potong ya. Macam tu. Okey. Oh, yang ni kita potong tak apa, kita potong lagi. Yang ni kita potong lagi. Potong lagi ya. Ini tadi kita potong.
Nampak? Ini satu kita potong juga. Okey, kita tinggalkan satu ni. Kita potong sikit lagi. Ini kita potong. Tak apa, nanti insyaAllah akan datang, akan tumbuh lagi. Cabang-cabang baru ya, pucuk-pucuk baru akan tumbuh lagi nanti teman-teman ya. Kita potong macam tu. Jadi kita biarkan dulu yang memanjang. InsyaAllah nanti kita potong lagi. Tapi kita potong boleh juga. Kita potong macam tu. Nampaknya yang ni kita kena potong. Okey. Kita paduk dulu. Macam tu. Okey. Nampak kita ada bentuk segitiga nanti teman ya. Mesti nanti insya-Allah nanti akan banyak tumbuh nanti cabang baru. Cabang-cabang baru akan tumbuh macam sini. Kita potong lagi. Kita potong pendek lagi. Okey, macam tu. Okey, insya-Allah sini kita potong lagi. Nanti akan tumbuh cabang-cabang baru ya, insya-Allah. Okey, macam tu. Ini kita potong juga. Ini kita nampak tak berapa menarik ya, tak berapa menarik. Jadi kita potong lagi ya, kita potong kat sini. Okey. Potong nanti insya-Allah akan tumbuh lagi pucuk baru di sini nanti. Akan memenuhi bahagian ini ya. Okey, kita potong dulu. Kita potong gunakan gaji ya teman. Gaji ya. Okey, bismillah. InsyaAllah akan datang, akan tumbuh lagi tunas baru di sini ya. Okey, macam tu. Okey, baiklah teman ya, apabila kita sudah selesai melakukan pemangkasan seperti ini, langkah seterusnya yang kita perlu lakukan di sini adalah teman ya. Langkah seterusnya adalah apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kita akan melakukan pembajaan. Sebelum itu teman, sebelum kita melakukan pembajaan, kita hendaklah menggemburkan dulu media tanam ataupun tanah yang terdapat dalam pasu ini ya. Kita gemburkan dulu sini. Mengapa kita perlu melakukan penggemburan teman-teman? Nah, ini adalah bertujuan untuk memudahkan baja yang kita akan masukkan di dalam media tanam ini nanti akan mudah diserap oleh akar pokok bunga kertas kita ini. Itu adalah tujuan ya teman. Tujuan mengapa kita perlu menggemburkan dulu ya media tanam ataupun tanah yang terdapat dalam pasu ini. Itu adalah tujuannya. Okey, kita gemburkan dulu untuk membantu memudahkan serap baja tadi diserap oleh akar pokok bougainville kita ini. Okey. Macam tu. Okey. Rahsia ataupun triksnya ya teman-teman, sekiranya anda menggunakan media tanam yang bersifat poros dan gembur sudah tentu teman,
Anda tidak bersukar, okay? Anda tidak akan mengalami kesukaran untuk menggemburkan tanah-tanah dalam pasu ini. Kerana dengan melakukan sedikit saja, mungkin Anda boleh melakukan pukulan seperti ini saja teman ya. Pada pasu ini, tanah di dalam pasu ini automatik menjadi gembur ya teman. Kerana Anda menggunakan bahan-bahan yang Anda jadikan sebagai media tanam ini mempunyai sifat polos dan gembur. Mudah saja kan? Buat seperti ini saja. Mudah. Ini apabila Anda menggunakan pasu plastik ya. Jangan Anda menggunakan pasu batu atau pasu seramik, memang tidak sesuai. Ini boleh menyebabkan pecah pasu Anda. Jadi apabila Anda menggunakan pasu seramik, cara Anda ialah Anda korek ya. Korek media tanam ataupun tanah dalam pasu ini dengan menggunakan benda seperti ini. Okey. Ataupun kayu juga Anda boleh gunakan seperti ini ya. Untuk mengorek, untuk mengemburkan tanah ataupun media tanam yang terdapat di dalam pasu itu. Okey. Kemudian teman-teman, langkah selanjutnya Anda sediakan baja ya, baja. Okey. Di sini saya menggalakkan ataupun mencadangkan Anda untuk menggunakan ini adalah untuk kita menyuburkan atau menyuburkan ya. Anda juga boleh menggunakan baja NPK seperti ini. Ini baja ini terutamanya Anda gunakan dengan program Anda bertujuan untuk mempercepatkan pembungaan nanti. Ini boleh digunakan. Okey. Sekiranya Anda ingin melakukan penyuburan sahaja, teman, Anda boleh menggunakan baja organik ya, baja organik seperti ini. Okey, baja organik seperti ini. Ini ada baja organik teman. Ini adalah apa nama tu? Ini adalah tahi ayam ya, tahi ayam. Okey, tahi ayam. Boleh. Ini boleh Anda beli di kedai-kedai menjual peralatan perkebunan. Okey. Okey. Boleh digunakan seperti ini. Satu tips teman-teman, sekiranya Anda ingin membuat sebuah pokok bunga ataupun pokok-pokok jenis lain yang Anda ingin jadikan sebagai sebuah bonsai, sebab untuk menjadikan sesuatu pokok menjadi sebuah bonsai, Anda sangat digalakkan untuk menggunakan bahan organik sebagai bahan untuk Anda membantu menyuburkan pokok Anda tersebut ya. Kerana teman, apabila Anda menggunakan organik seperti ini, baja organik seperti ini, ia tidak memberi kesan yang lain ya, dibandingkan apabila Anda menggunakan baja kimia ya. Baja kimia sebenarnya teman mempunyai kimia yang dalam baja itu yang sangat tidak berapa elok untuk kita gunakan kepada pokok yang kita ingin jadi sebuah bonsai ya. Jika sekiranya kita menggunakan secara berlebihan. Okey. Okey, itu yang penting, jangan menggunakan berlebihan. Tetapi apabila kita menggunakan baja organik seperti ini ya teman, baja organik seperti ini ya, ini walaupun kita meletakkan banyak lebih, tidak akan menimbulkan kesan yang buruk kepada pokok bunga kertas kita ataupun pokok bunga jenis lainnya, kerana ia organik, tidak mengandungi bahan kimia. Okey, cara mana teman ya? Anda ambil baja ini ya, ini ada organik, tahi ayam. Okey. Anda ambil segenggam ya. Cukup segenggam teman, segenggam macam tu ya. Taburkan saja. Sudah. Taburkan saja ya, seperti ini. Okey, di tepi ini taburkan saja. Macam tu. Okey. Ambil dua genggam. Okey, tak salah. Mana? Okey. Okey, sudah cukup. Kemudian apa yang Anda lakukan di sini teman ya? Anda timbus semula ya teman-teman. Anda timbus semula baja organik tadi. Okey, timbus semula dengan menggunakan tanah dengan tanah. Okey, timbuskan macam tu ya. Okey, macam tu. Ini adalah salah satu cara untuk Anda menyuburkan semula ya teman, menyuburkan semula pokok bunga kertas ataupun pokok bougainville yang Anda lakukan pemangkasan ini. Ini adalah cara untuk kita menyuburkan semula ya teman, menyuburkan semula dan membantu mempercepatkan pokok bougainville kita yang kita telah lakukan pemangkasan tadi ya. Pemangkasan seperti itu. Okey, jadi teman-teman, apa yang saya ingin kongsikan kepada anda dalam video tutorial saya pada kali ini ialah saya ingin berkongsikan kepada anda masa yang sesuai untuk anda membaja pokok bougainville anda. Okey, yang pertama adalah teman, selepas anda melakukan pemangkasan. Itu masa yang pertama. Okey. Kedua, lepas anda melakukan pemindahan ya, pemindahan pokok bunga kertas anda daripada satu pasu kepada satu pasu yang lain. Terutamanya anda memindahkan bunga kertas anda daripada polybag ya, daripada polybag. Contohnya anda menggunakan polybag untuk penanaman pertama ya. Kemudian ingat selepas 2 bulan ya, selepas 2 bulan. Okey, lakukan pembajaan selepas 2 bulan. Anda memindah ke dalam pasu yang baru atau pembakaran itu yang kedua. Yang ketiga pula yang masa yang sesuai teman-teman ialah
semasa anda melakukan program pembungaan. Okey, program pembungaan. Sekiranya anda ingin melakukan program pembungaan kepada pokok bunga kertas anda, sila lakukan pembajaan dengan cara melakukan stres air dahulu, iaitu dengan cara jangan menyiram media tanam yang terdapat dalam pasu ini ya selama 3 hari. Okey, biarlah anda media tanam ini benar-benar dalam keadaan kering ya, dan biarlah anda melihat daun-daun daripada pokok bunga kertas ini ada yang gugur, ada yang layu. Itu yang ketiga. Dan keempat ialah semasa musim panas ataupun musim kemarau. Okey, masa itu paling sesuai untuk anda membaja pokok bugambil anda. Okey. Nah, di mana pada musim trip, yang satu lagi teman, apabila anda membaja pokok bunga kertas anda pada musim panas, gunakan cara dengan cara mencampur baja anda dengan air. Jadi jadikan daruan itu, baja itu tadi sebagai larutan dan siram ke dalam media tanam itu, kerana pada musim kering teman, ia sangat mudah diserap. Okey, melainkan dengan cara anda menabur ya. Ini mungkin agak perlahan sedikit. Jadi untuk cara penaburan seperti ini teman, anda boleh gunakan semasa musim agak lembap ataupun musim hujan. Okey, jadi dia perlahan. Jadi pada musim panas anda sangat digalakkan untuk dengan menggunakan cara melarutkan baja tersebut dalam air bersih. Ingat air bersih ya. Contohnya sekiranya anda menggunakan pasu sebesar ini, anda boleh gunakan 2 sudu makan ya, 2 sudu makan baja tersebut dengan campur air 1 liter ataupun 2 liter. Okey. Siram ke dalam media tanam sehingga benar-benar basah. Okey. Lepas tu letak di tempat yang lapang seperti biasa. Okey, baiklah teman-teman ya, itu adalah beberapa perkara yang anda perlu ketahui sekiranya anda masih tidak tahu bilakah masa sesuai untuk anda membaja pokok bugambil anda. Okey, ingat tadi ya, selepas anda melakukan pemangkasan, kedua selepas anda memindah pokok bugambil anda daripada satu bekas ke pasu yang baru. Yang ketiga, semasa musim kemarau ya, sangat perlu. Dan yang keempat, anda membaja ya semasa anda ingin melakukan program pembungaan. Okey, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian saya pada kali ini ya. Semoga perkongsian saya pada kali ini nanti akan sedikit sebanyak memberi manfaat kepada anda, terutamanya anda yang masih tidak mengetahui bagaimanakah atau bilakah masa yang paling sesuai untuk kita melakukan pembajaan. Okey, sebelum itu teman, di sini saya akan kongsikan kepada anda ya teman, hasil daripada pokok bunga kertas yang saya telah lakukan pembajaan mengikut yang saya telah kongsikan kepada anda sebentar tadi. Ini teman. Ini adalah salah satu hasilnya ya. Nampak? Rimbunnya akan sudah menjadi rimbun ya teman. Nampak? Dah daunnya sudah menjadi rimbun ya. Okey, macam tu nampak. Dah jadi rimbun ya. Bunga pun dah keluar. Okey, macam tu. Ini adalah satu hasilnya teman, hasil daripada pembajaan yang sesuai ya, yang betul dengan cara yang sama seperti saya telah kongsikan kepada anda sebentar tadi. Jadi daripada seperti ini jadi seperti ini ya. Ini adalah satu hasilnya teman ya, dengan menggunakan cara yang betul. Okey, saya harap teman dengan sedikit perkongsian saya pada kali ini dapat sedikit sebanyak memberi info kepada anda, terutamanya anda yang masih belum mengetahui bilakah masa yang sesuai untuk kita melakukan pembajaan kepada pokok bunga kertas kita. Baiklah teman-teman, seperti biasa teman-teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, sila klik tombol subscribe, tekan loceng, like dan share supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel Nazar Abdullah, channel yang bahaskan berkaitan alam pembonsaian. Okey, bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe ya teman-teman, silalah subscribe ya, kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Tidak perlu membayar 1 sen pun. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat. InsyaAllah kita juga akan dapat manfaatnya nanti. Baiklah teman-teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, mari kita sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini. Assalamualaikum. Selamanya. Bye bye.